Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sekarang ni kita kembali lagi dalam kelas pendidikan Islam. Dalam minggu-minggu terakhir sebelum kamu ke sekolah pada minggu depan, 15 hari bulan. Kan? Jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Tajuk ni mudahlah. Saya rasa semua dah pernah buat benda ni, cuma kita nak lebih tahu mendalam sikit. Kan? Tajuk ni semua orang pernah buat. Saya rasa tajuk ni semua orang pernah buat. Okey. Nampak tak ni? Okey. Ini kita nak belajar tajuk ni lah. Okey, tajuk hari ini kita tajuk pembelajaran 21, tajuk wuduk dan syarat kesempurnaannya. Kan, standard kandungan dia adalah tu 4.5 tajuk wuduk. Di akhir pembelajaran, murid boleh pertama sekali menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli serta rukun-rukun wuduk. Sama. Yang kedua, menjelaskan kelebihan wuduk dari sudut sains. Yang ketiga, menyenaraikan perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Yang keempat, menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang kelima, menunjukkan cara-cara berwuduk yang sempurna. Yang keenam, menerangkan hikmah berwuduk. Yang ketujuh, sentiasa berwuduk dengan sempurna secara beradab dan istiqomah. Ni semua ni kita nak belajar pada hari ini. Kalau kita tengok buku teks dulu. Okey. Ni nampak buku teks kan? Okey. Jadi saya nak tengok dulu kehadiran hari ini. Kehadiran. Kasih Nurdin Syirah, Syah Irfan. Dua orang je kehadiran hari ini. Tadi ada 3 orang. Tak apalah kehadiran. Okey, kalau kita lihat kat sini, wuduk dan syarat kesempurnaannya. Pertama sekali, maksud wuduk. Cuba Ustaz buka kat sini. Ni. Pelajaran 21, wuduk dan syarat kesempurnaannya. Disediakan oleh Ustazah Rohana binti Sulong. Ustaz pinjam je Ustazah punya ni. Kan, Ustaz pinjam je. Okey, jadi kita tengok apa ni.
Okey, pertama sekali. Ya Allah. Eh. Maksud wuduk dari segi bahasa dan dari segi istilah. Biasa kita ambil yang istilah ni lah. Bersih, elok dan berseri dari segi bahasa. Bersih, elok dan berseri dari segi istilah. Membasuh anggota tertentu berserta dengan niat. Membasuh anggota tertentu dengan disertakan dengan niat. Kalau kita tengok buku teks, sama juga kan? Sama jugalah. Maksud wuduk dari segi istilah membasuh anggota tertentu berserta dengan niat. Dekat sini. Maksudnya anggota tertentu itu berapa? Anggota tertentu itu ada 4. Anggota wuduk ada 4. Muka, tangan, kepala dan kaki. Itu. Okey. Hukum. Hukum wuduk sini ada 2. Kan? Secara asal dia, hukum dia adalah sunat. Hukum wuduk adalah sunat. Dan dia menjadi wajib apabila kita hendak melakukan beberapa perkara. Kat sini. Sunat apabila ketika berhadas kecil. Kita berhadas kecil, buang air ke, kentut ke dan sebagainya. Yang berhadas kecil, nak ambil wuduk saja-saja. Ambil wuduk, tu sunat. Dapat pahala sunat. Yang kedua ketika membaca Al-Quran. Duduk-duduk saja, kita hafal Al-Quran. Sebelum baca, kita ambil wuduk dulu. Ketiga, ketika melaungkan azan dan iqamah. Ini melaungkan azan dan iqamah. Siapa nak azan, dia kena sunat ambil wuduk. Yang wajibnya kat sini, ni 3 je yang wajib. Pertama, hukum wuduk menjadi wajib apabila kita hendak menunaikan solat. Apa-apa jenis solat, sunat ke, wajib ke, solat sunat ke, solat wajib ke, nak solat kena ada wuduk dulu. Kalau tak ada wuduk, kita tak sah solat kita. Yang kedua, ketika memegang ataupun membawa Al-Quran. Yang sunat ni baca. Baca dia tak pegang. Yang jadi wajib ni apabila kita memegang ataupun nak bawa Al-Quran. Okey. Dalil wuduk. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Dekat sini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila salat, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Sama muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua aydiyakum, kedua tangan kamu hingga ke siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, menyapu sebahagian kepala. Biru'usikum ni kepala. Wamsahu menyapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sehingga ke 2 buku lali. Inilah maksudnya anggota wuduk tu ada 4. Pertama, faghsilu wujuh, muka. Kedua, aidiakum, tangan. Ketiga, ru'usikum, kepala. Yang keempat, ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Okey. Anas, sila baca kat dalil wajib berwuduk daripada Al-Quran. Dalil wajib berwuduk daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini samalah surah Al-Maidah ayat ke-6. Okey, selesai. Cara dan hukum berkaitan dengan wuduk. Okey, tengok sini. Amalan sunat sebelum dan ketika berwuduk. Menggosok gigi sebelum berwuduk, dan yang terbaik menggunakan kayu sugi. Kedua, membasuh dan menyapu anggota wuduk 3 kali. 3 kali 3 kali ni sunat.
Yang biasa kita buat sunat basuh 3 kali. Habis yang wajibnya berapa Ustaz? Yang wajibnya sekali je. Menggosok ketika membasuh anggota wudu. Yang ketiga basuhlah. Kita tengok sini lah. Yang Melayunya sikit. Kat sini. Cara dan hukum berkaitan wudu. Okey. Yang merah ni, yang merah ni adalah sunat. Yang hijau ni adalah rukun. Rukun ni maksudnya wajib kita buat. Kalau tertinggal yang warna hijau ni, maka tak sah wuduk kita. Apabila wuduk kita tak sah, solat kita pun tak sah. Apabila solat tak sah, kita belum mendirikan solat lagi. Apabila kita rasa solat kita tak sah, tapi kita rasa kita sah, kan, tiba-tiba kita dah tertinggal solat tu, sebab solat yang kita dirikan tu tidak sah, maka kita telah meninggalkan solat. Bahaya tau hukum meninggalkan solat ni. Okey. Pertama sekali membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca bismillah, basuh kedua tangan. Kejap lagi Ustaz tunjuk. Habis yang ni Ustaz terangkan ni, Ustaz tunjuk cara berwuduk dengan sempurna. Basuh kedua tangan hingga pergelangan, sunat. Kemudian berkumur-kumur pun sunat. Kemudian dah kumur, masukkan air dalam hidung pun sunat. Kemudian hembus balik. Hembus ataupun gosok sini, hembus. Kemudian niat. Nawaitu raf'al hadasil ashari lillahi ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kan, mana-mana boleh. Kemudian dan niat basuh muka. Basuh muka sekali. 3 kali tadi tu sunat. Kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku. Basuh tangan. Menyapu kepala seterusnya. Menyapu kedua telinga. Menyapu kedua telinga ni merah. Sunat. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Kemudian tertib iaitu mengikut urutan. Untuk urutan lah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni kena ikut urutan. Kalau tak ikut urutan tak boleh. Membaca doa selesai. Didahului dengan anggota sebelah kanan. Ini kan. Okey, menggosok gigi, membasuh, apa tu, menggosok ketika membasuh anggota wudu, menyelat janggut kalau ada janggut panjang, jambang yang tebal bagi lelaki, kalau nipis macam Ustaz ni, jambang janggut nipis, tak payahlah selat. Selat jari kaki dan jari tangan, selat macam ni, selat. Kan? Membasuh, menyapu anggota wuduk 3 kali, basuh 3 kali, melebihi kawasan basuhan muka, tangan dan kaki. Kalau muka saat ini kita basuhlah lebih sikit sampai ke bawah ni. Okey. Mendahulukan anggota kiri daripada anggota kanan, mendahulukan anggota kanan, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri, kanan dulu kena buat. Menyapu keseluruhan kepala, sapu seluruh kepala. Yang ni sunatlah. Yeah. Kalau kat buku teks tu, yang kuning sunat, yang hijau rukun. Ada lagi kan? Ni. Dia sambung kat buku surat sebelah. Ini sambung kat buku surat sebelah. Okey. Rasulullah SAW mengambil wuduk dengan satu cupak, satu mud air saja. Bersamaan dengan 5 mililiter. Tengok kan. Kalau gambar ni, Rasulullah ambil wuduk tanpa pembaziran air. Sikit je boleh. Sebab sikit ni di ke sana, di Arab sana susah mendapat air. Jadi Rasulullah guna sikit air ni yang buat yang wajib saja. So ini doa je lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Okey. Selesai sini. Apa lagi?
Perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Menggunakan air secara berlebihan. Lagi membasuh atau menyapu melebihi 3 kali. Guna air banyak-banyak lah. Yang ni lebih 3 kali. Berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak ni masukkan air dalam hidung. Secara berlebihan bagi orang yang berpuasa. Ataupun berlebihan ni lebih 3 kali lah. Kan? Mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Anggota kiri. Anggota kiri dulu. Tapi makruh. Okey. Menampar air ke muka ketika membasuh muka. Ambil air je tu. Pom. Slow-slow je. Tak payah tampar-tampar lah. Mengelak anggota wuduk selepas sebuah wuduk. Okey. Perkara yang membatalkan wuduk. Ada berapa ni? Ada 6. Perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Okey. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Apa-apa jenis benda yang keluar. Air ke, najis ke. Kalau kubul tu, di yang depan lah. Yang depan biasa keluar apa? Air kencing. Depan. Darah ke. Tiba-tiba kencing-kencing tak keluar air kencing. Tapi dia keluar darah. Keluar darah. Kencing berdarah nama dia. Kan? Kalau kencing berdarah. Ustaz, saya kencing berdarah Ustaz. Saya kan? Walaupun tak keluar kencing. Tapi dia keluar daripada kubul dan dubur. Tetap batal wuduk. Dubur tu yang belakang lah. Najis. Tai kita lah. Lagi apa yang keluar? Nanah ke, darah ke keluar pun batal juga. Yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Maksudnya dia mengiring ke, dia tertidur tapi tak tetap punggung dia. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab kita mabuk, gila ataupun sakit. Hilang akal, tak sedar. Ambil-ambil wuduk, lepas tu dia pengsan. Kan? Jadi hilang akal tu, batal wuduk. Kalau dia sedar, kena wuduk semula lah. Yang keempat, bersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ni apa? Senang cerita yang boleh kahwin. Kan? Mak dengan ayah kita, batal tak wuduk? Ada respon ke tak ada ni? Batal. Kenapa batal? Ya ke mak dengan ayah batal? Ya. Pasal apa? Tak. Okey, mak dengan ayah kita kan boleh kahwin. Mak kahwin dengan ayah. Mak kahwin dengan ayah. Sebab itulah batal kat sini kan. Bersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang boleh kahwin. Bukan mahram ni maksudnya yang boleh kahwin. Kalau kawan kita kat kelas tu, boleh kahwin tapi kita tak nak kahwin dengan dia. Kan? Kena kahwin-kahwin lah. Tapi tak, iyalah Ustaz, saya tak naklah kahwin dengan dia. Tu bukannya tak boleh kahwin. Itu boleh kahwin tapi cuma tak nak. Okey. Mana-mana lelaki dengan perempuan yang boleh kahwin batal kalau bersentuh kulit. Kulit ke kulit. Kalau adik-beradik tak batal lah. Adik-beradik, abang dengan adik, abang lelaki, adik perempuan. Tersentuh, terpegang tangan dia. Tak batal lah. Tak boleh kahwin. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan ataupun perut jari. Ni perut jari ni. Perut jari ni maksudnya kat sini lah ni. Yang warna putih ni tapak tangan. Perut jari yang ni perut. Semua ni pegang kemaluan kita. Pegang lah. Yelah Ustaz nak basuh takkan nak pegang Ustaz pakai berus. Mana boleh. Kan? Okey. Menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan ataupun jari. Yang ni basuh basuh ni lah. Basuh kencing. Yang ni basuh berak. Ataupun basuh berak adik kita. Takkanlah pakai kaki. Pakai kaki tak boleh lah. Nanti mak jigit-jigit. Okey, selesai. Tengok lagi kat sini apa benda. An Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawwada'u faqala
ma hadza sarafu. Faqala afil wudu'i israfun. Qala na'am wa in kunta ala naharin jarin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah lalu berdekatan dengan Sa'ad yang sedang berwuduk. Lalu baginda bersabda, mengapakah membazir? Lantas Sa'ad bertanya kembali, adakah ketika berwuduk pun ada pembaziran? Rasulullah SAW menjawab, ya, sekalipun kamu berwuduk di sungai yang mengalir. Maksudnya kat sini, walaupun kita wuduk dekat tepi sungai itu secara berlebihan. Basuh muka sampai 18 kali, kan? Walaupun air banyak, itu dikira sebagai pembaziran. Makruh tak boleh. Tak boleh membazir air, tak boleh berwuduk lebih banyak kali. Rasulullah kata itu pembaziran dan dikira sebagai makruh. Penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Ini kamu baca pun, tak baca pun tak faham lah. Ada tak di sini? Di sini ada tak? Kita ada kan? Okey, penemuan saintifik berwuduk. Berwuduk memberikan kesan positif kepada anggota badan. Berwuduk boleh mengelakkan bahagian terdedah kepada ancaman kuman dan terkena jangkitan. Antaranya termasuklah Staphylococcus epidermis, Streptococcus pyogenes yang menyerang kulit. Streptococcus pneumonia yang menyerang melalui rongga pernafasan. Okey. Apabila berwuduk, anggota badan bersih dan selamat daripada sebarang kuman dan penyakit bahaya serta melembabkan kulit dan mengawal suhu badan. Pusat saraf manusia yang paling peka berada pada bahagian tangan, kaki dan dahi yang akan memberi rasa segar apabila dibasuh dengan air. Inilah maksudnya kelebihan berwuduk, penemuan sains daripada amalan berwuduk ni boleh mengelakkan kuman. Sekarang ni pun orang suruh kerap basuh tangan. Kerap basuh tangan tu senang-senang kita sekali kalau nak basuh, ada peluang kita wuduk terus. Kan? Wuduk berterusan. Hikmah berwuduk, membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani. Membersihkan anggota badan je lah. Kita dah basuh, bersihlah badan kita. Badan tu anggota yang berwuduk je lah. Memberi ketenangan dan kesegaran, mengawal perasaan marah dan tekanan. Mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid, menambah kesempurnaan solat. Ni siapa nak sembahyang kat masjid, wuduk dulu kat rumah, jangan tergesa-gesa. Wuduk tu, jadi kita sampai masjid, dah siap bersedia. Menambah keimanan dan keyakinan kepada hari kiamat. Siapa yang sentiasa berwuduk, hari kiamat ni maksudnya, siapa yang berwuduk dengan sempurna sebelum dia mendirikan solat, maka di akhirat nanti anggota wuduk dia akan bercahaya. Inilah menambah keyakinan kita kepada hari akhirat, hari kiamat. Mendapat keampunan Allah dan keluar dosa daripada basuhan wuduk, dosa kecil. Basuhan dosa kecil, dosa dengar, dosa telinga, dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kepala tak ada. Dosa kepala tak ada kepala tu mata, telinga, mulut biasa. Hidung orang tak buat dosa. Ada ke orang buat dosa? Jarang. Yang pertama mata, telinga, mulut. Ni mulut biasa. Mengumpat lah. Kata orang lah. Cakap benda tak elok lah. Itu semua dosa. Telinga dengar benda-benda yang tak baik. Itu pun dosa. Mata melihat. Jadi apabila kita wuduk, insya-Allah dosa-dosa yang kita lakukan pada hari tersebut, insya-Allah Allah akan gugurkan bersama air-air yang jatuh berguguran daripada kesan kita berwuduk. Kesan bahasan berwuduk akan berjaya pada hari akhir akhirat. Habis. Okey. Habis lah. Okey, setakat tu saja. Ada pertanyaan tak? Kalau tak ada, Ustaz nak tunjuk sekejap. Kan, Ustaz nak tunjuk sekejap. Nak tunjuk cara-cara berwuduk. Semua dah tahulah ni rasanya. Semua orang dah pernah berwuduk. Ustaz rasa semua dah tahu.
Oke, jom kita pergi bilik air. Ah,
Oke, ada katanya lah. Oke, Insyirah Irfan. Ada nak tanya? Jadi hari ini itu saja untuk kita punya pembelajaran cara berwuduk. Okey, kalau tak ada, dalam buku modul nota tu, modul nota, semalam dah ada ambil modul latihan kan? Tak apa, modul latihan tu biarkan dulu. Modul nota, tolong siapkan nota bahagian wuduk ni. Tolong siapkan nota bahagian wuduk. Minggu depan nanti naik sekolah, Ustaz nak kumpul semua. Okey. Itu saja. Ada nak tanya? Kalau tak ada, Ustaz akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.